Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi wa sallim وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung kitab perukunan perbahasan apa ni, qada hajat dan istinja, muka surat 7, Jawi, Rumi 21. Jawi 7 bawah sekali, Rumi 21. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan sunat qada hajat itu bahawa jangan menghadap angin dan jangan pada suatu yang tekar, supaya tiada kembali najisnya kepada sesuatu daripada badannya dan kainnya, dan jangan ia berkata-kata. Okey. Antara lain ketika qada hajat, buang yang kecil, buang yang besar. Ketika qada hajat, kita dah bahas sebelum ni, ada hukum sunat, ada hukum makruh, ada hukum haram. Qada hajat tu, kemudian sunat-sunat dia, tutup kepala dan sebagainya, baca doa, dan baca doa masuk dan keluar tandas. Dan kita sentuh sikit berkaitan dengan maksud tandas, atau orang Melayu panggil jamban tu apa, yang mana banyak yang silap faham. Sikitlah kita sentuh bab tu. Kemudian ada dan dibahaskan sedikit berkaitan dengan makruh. Antaranya di bawah pokok, kan? Di bawah pokok yang berbuah. Rasa ada bahas tu bab tu. Dalam pada air yang sedikit, air yang bertakung, air yang tak berjalan, tu makruh. Dan haram pula kita bahas ketika qada hajat, buang yang kecil, buang yang besar tu, dia membawa sesuatu yang tersurat nama Allah dan nama Nabi dan nama malaikat, ataupun nama-nama yang mulia. Ada di baju ke, ada di mana-mana lah. Malah sebagai ulama mengatakan termasuk juga nama sendiri. Nak qada hajat, buang yang besar, buang yang kecil, jangan ada ketika itu nama-nama yang mulia. Yang pastinya Quran lah. Mestilah nama-nama tu maksud ayat-ayat, perkataan-perkataan yang mulia. Quran lah nombor satu. Kemudian hadis-hadis. Kemudian nama-nama Nabi, nama-nama malaikat. Dan setengah ulama kata kitab kita tak tulis tu. Kitab kita kata nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, 3 je. Setengah ulama dia tambah lagi nama diri sendiri. Sebab nama diri kita sendiri pun mulia juga. Ke tak mulia nama kita? Nama kita mulia lah, mak ayah kita bagi. Jadi kalau ada simpan ataupun terbalikkan. Kalau pakai baju tu ada nama Allah, terbalikkan, tak apalah, pakai juga masa nak qada hajat, buang kecil, buang besar. Tapi sebelum masuk tu buka baju tu lah. Terbalikkan. Dia jadi macam itulah. Macam mana? Siapa suruh pakai baju macam tu? Bagus sangat ke pakai baju Allah? Nak kata tak bagus tak boleh juga. Tapi bila ada nama macam tu, dia ada
pantang larang yang terpaksa dia patuhi. Antaranya kalau kena najis dia kena wajib cuci dengan segera. Kalau baju yang tak ada apa-apa, nanti balik rumah lah baru cuci. Kalau kita kena najis, contoh kena darah, kena taik cicak dekat tempat Allah tu, sama juga kat masjid ni. Kalau nampak ni semua ayat Quran kan? Bukan, inna salati la syarika lahu. Ya, ayat Quran ni kalau kata kita tengok, dia tak semesti tak siap. Tak. Ni asal nak cuci tak siap. Tak siap tu memanglah kerja dia kerja. Kita ni jangan anggap kita ni yang orang biasa ni yang bukan tak ada jawatan apa, tengok ada tai cicak, kita wajib ambil tangga cuci dengan kadar segera. Sebab najis tu ada dekat ayat Quran. Kalau tak nampak tak apa. Kalau kita nampak, boleh ada tangga, ada. Cari tangga, kita siapa yang nampak. Tapi kerja yang khususnya tak siap lah kerja dia. Cuma bukan tak siap je wajib kerja. Contoh ada tai cicak ke apa, panggil tak siap. Tak semesti. Tapi tu memang kerja dia. Kita yang nampak, kita yang wajib. Wajib ni, kalau biar berdosa. Sebab ni rumah Allah, bukan rumah tak siap. Rumah Allah. Jadi semua orang. Cuma ada orang khusus saja yang dibayar gaji ke? Bayar. Yang dibayar gaji. Gitulah. Alah, gaji pun bukannya tu sangat pun, sekadar sumbangan gitu. Bukan boleh tu. Sekadar sumbangan gitu aja. Cuma tahu, jadi bila ada nama-nama mulia di baju, tak ada masalah. Kalau orang kata kalau ada kat baju daripada nama Allah, Muhammad, lebih baik daripada gambar tengkorak, gambar, betul lah dari sudut tu. Tapi bila letak nama yang mulia, maka wajib jaga daripada kena najis. Tiba-tiba, dan antara kena jaga ketika nak qada hajat, wajib pecat dulu. Kalau paling-paling pun pecat, terbalik kan, pakai dia terbalik walaupun dia ada tapi tak nampak. Atau pakai cincin ni ada Muhammad Rasulullah. Konon-konon nak tiru Nabi lah, Nabi ada cincin, dia buat chop. Kalau ada surat-surat apa kan, okey, nak hantar surat, nak hantar perang apa semua, ada surat tu Sayyidina Ali tulis, Nabi chop dengan tu. Kita konon-konon nak tiru Nabi lah, tak ada masalah, carilah cincin Muhammad Rasulullah. Jaga, tak boleh bawa masuk. Tak boleh masuk. Tak boleh ada dia ketika qada hajat. Buang kecil, buang besar tak boleh ada. Maka ulama kata susah sangat, paling-paling pun pusing cincin tu terbalik ke dalam, genggam. Genggam. Bagi tak kena udara. Lepas tu payah pula nak cuci macam mana dia. Tapi nak cerita tu lah, ataupun pecat lah. Sebab Nabi pecat nak masuk toilet, Nabi pecat tinggal kat luar, dia punya cincin. Bukan masalah cincin, masalah Muhammad Rasulullah. Dalam Muhammad satu, Rasul lagi, Allah lagi. Itulah, jaga. Dan dia tak bagi juga yang perkara yang haram juga, ni ulang je ni. Menghadap dan membelakangkan kiblat. Secara khususnya ketika buang air kecil, kencing, haram menghadap, membelakang tak haram. Haram menghadap, membelakang tak haram. Kencing. Kalau buang air besar, menghadap tak haram, membelakang yang haram, dia terbalik. Cuma bila buang air besar, sangat jarang buang air besar tanpa buang air kecil, dia akan sekali keluar. Maka buang air besar ni haram menghadap dan membelakang. Tapi buang air kecil hanya berdepan. Itu pun jika tak ada sutrah atau penghadang, barulah haram. Jika ada sutrah atau penghadang atau dinding dan sebagainya, maka tak apa menghadap pun, dia tak kira dah, sebab ada sutrah atau ada penghadang. Dan penghadang tu tak boleh lebih daripada 3 hasta. Ingatlah 3 hasta. Kalau lebih 3 hasta, macam tak ada. Toilet dia 10 kali 10, lubang duduk kat tengah. Waktu tu hati-hati, sebab nak ke dinding tu lebih 3 hasta. Ni 1 hasta ni, 1 hasta 3 macam ni agak lebih kurang. Sedepa 4 hasta kan. Sedepa 4 hasta ni lebih kurang lah. Mana gini ni. Jika tempat dia buang, dia kencing ke apa ke, yang mana tu jarak tu pastikan ada dinding tu. Okey, habis kat situ. Dan sunat qada hajat. Dan dia kata dan haram juga qada hajat di atas kubur dan di dalam masjid. Iyalah tu memang. Okey. Dan sunat qada hajat ni sunat pula, bahawa jangan menghadap angin. Ini kat luar lah. Kalau dalam toilet mana ada angin lah. Logik lah, kalau tak ada angin tu kena balik lah kencing tu. Logik lah. Ini kalau tak sunat pun kita tak kerti fikir. Kalau tak sunat pun kita tak patutnya kencing menghadap angin kan. Macam tu lah. Maksud menghadap angin tu, angin kot ni, kita kencing kot tu. Kalau angin kot belakang, ke depan, tak apa, lagi jauh pergi kencing tu. Tak apa. Tu maksud menghadap angin. Sunat jangan menghadap angin.
Sebab apa? Sebab sunat, sebab takut nanti kena balik, mendatangkan was-was pula. Tadi kena ke tak? Tadi kena ke tak? Jadi was-was. Nampak angin ke kita. Ya. Dan jangan pada suatu yang tekar. Tekar ni keras. Jangan buang air pada satu yang keras, supaya tiada kembali najisnya. Ini lebih kepada air kencing lah. Bila keras, ini pun cerita kalau macam toilet, kita jiruh air. Ini ceritanya mungkin bukan di toilet lah. Jadi kalau atas benda yang keras, dia akan mengicik balik. Lepas tu terasa sikit-sikit dekat kaki, selak sikit, terasa sikit-sikit dekat betis. Tapi tengok tak ada, kan datang was-was tu. Nanti masa ambil wuduk semayang, nak semayang, tadi basuh lah, rasa macam ada kena kat betis. Macam tak ya, dia jadi gitu. Jadi sebab tu hukumnya sunat, jangan atas yang keras. Tapi kalau kencing juga atas yang keras, tak berdosa. Ini cuma kesan daripada tu aja, mengecik. Tu pun aja cara kencing pun aja. Suatu daripada badannya dan kainnya, jangan kena badan dan kainnya, dan jangan ia berkata-kata. Dan tak boleh juga sunat tidak bercakap, dengan maksud kalau bercakap makruh. Jangan bercakap. Malah macam mana? Ya, tahulah dulu cakap masa belasan-belasan, tengok kawan-kawan bercakap. Sebab toilet kita duduk, saya sempat duduk asrama kejap. Duduk pondok lama, duduk asrama ni kejap. Kan ada banyak belasan bercakap. Siapa belah? Aku homo. Berok homo. Gitulah. Duduk bercakap gitu, dan budak-budak. Sebenarnya hukumnya makruh. Tak boleh kata-kata. Dan bukannya tak boleh kata-kata juga. Malah tak boleh mengeluarkan apa-apa bunyi. Sama ada bunyi mulut hidung kerong gitu, ataupun bunyi najis itu plup plup. Semalam tengok bola Liverpool dengan Manchester, mana menang? Plup plup. 2-0 plup. Makruh punya. Makruh. Bunyi tak, jangan bagi bunyi. Kalau kita ingat orang tua-tua dulu, saya sempatlah ujung-ujung 80-an tu. Ingat lupa masa tu. Ada lagi toilet tu jauh daripada rumah. Kenapa dia buat jauh? Antara sebabnya dia tak najis, takkan nak bawa dalam rumah. Okey. Antaranya nak sembunyikan bau dan bunyi. Ada orang nak teran tu bunyi. Makruh. Dan ataupun bunyi jatuh tu. Dan sistem dulu mungkin tak secanggih sekarang lah. Mungkin lepas buang tu mungkin berbau macam mana kan. Mungkin saya dengar orang dulu cerita lah. Sampai ada kerja namanya pencacai ya. Yang cerita Piramli kata pencacai mengangkut najis. Memang ada betul. Saya tak sempat zaman tu. Memang toilet dia gitu, atas sikit, kat bawah tu ada tong. Macam apa kita panggil besing ke apa, baldi gitu. Masuk dalam atas tu ada lubang kecil, buka lubang tu, jatuh dah tong tu lah. Nanti adalah orang ambil seminggu sekali ke 3 hari sekali ke. Kerja tu pencacai dia panggil. Orang cerita, saya tak sempat zaman tu. Zaman sempat toilet tu agak jauh. Maksudnya kalau sakit perut sangat, saya terkabur dulu baru sampai. Macam tu nampak jauh situ. Tak lama lepas tu dah tahu 80-an ataupun awal 90-an, ni cerita kampung. Bandar dah ini dah. Sebab baru dia dekat. Ada toilet di luar rumah juga tapi dekat. Mungkin lebih daripada tahun 90 ke atas dah, barulah tandas tu, jamban tu dalam rumah. Tapi masih lagi bukan dalam bilik. Lagi lama masuk bilik. Tempat berak masuk bilik. Itulah. Tapi kenapa dulu tak jauh? Antaranya sistem pembentungan dia panggil. Sistem pembentungan tak berapa cantik lagi. Bau tu, nak halang bau. Yang kedua, bunyi. Jadi kerana apa? Bunyi tu hukumnya makruh. Jangan bercakap, jangan buat apa-apa bunyi. Kalau buat bunyi tak apa, dengan syarat jangan bagi orang dengar. Jadi macam mana? Duduk dalam tepi hutan lah. Baru kalau bunyi pun tak ada orang dengar. Jadi masalahnya makruh jika orang dengar. Berkata-kata tu jika ada orang lain. Kalau cakap seorang-seorang tak apa. Cakap seorang-seorang tak ada masalah. Yang jadi makruh kerana orang. Jadi jangan buat apa-apa bunyi kerana hukumnya makruh. Nabi ajar kita ni sampai macam tu sekali. Jangan berkata-kata. Okay, ya? Malah tak sunat jawab salam. Ketika berhajat tu ada bagi salam, patutkan wajib jawab salam.
Tak jadi tak wajib jadi terangkat. Sedangkan kita tahu bagi sunat, bagi salam tu sunat, jawab tu wajib. Tapi ketika qada hajat, jawab tu berdosa. Jawab tak boleh. Jadi tak boleh jawab. Tu berkata-kata yang mulia. Jawab salam. Baca Quran tak payah cerita lah. Lagi-lagi lah tak boleh. Bercakap pun tak boleh. Tak boleh tu masuk makruh. Dan lagi sayugia jangan diangkatkan kain dengan sehabis-habis. Bagus ni pesanan ni. Dan jangan diangkat kain dengan sehabis ini. Ingat, ini cerita ni 100 tahun lepas. Dengan maksud nak pergi toilet tu contohnya kena keluar rumah ni. Sekarang ni mungkin tak ni. Mungkin tak kata apa benda pula, angkatlah nak angkat kain macam ni pun dalam rumah kan. Ni cerita ni dulu. Di karang kita lama dah. Jadi toilet kat luar sana, masa nak pergi tu dia kata, sayugia tu semoleknya jangan diangkatkan kain dengan sehabis-habis. Masa nak pergi tu, pakai kain pelekat, jangan angkat habis. Biar di bawah kepala lutut je. Melainkan sedikit-sedikit jua diangkat. Hingga sampai duduknya kepada tempat qada hajat. Sampai tu barulah angkat makin tinggi, makin dekat makin tu. Jadi jangan angkat awal-awal. Kadang-kadang kita tengok, kita berhati, apa nak cakap ni? Nak cerita pasal angkat kain je pun. Tapi kalau saya perhati, sampai sekarang lagi di Masjid Surau, tapi bukan buang air lah. Biasanya orang-orang tu lah nak cakap, tak kisahlah siapa-siapa, orang berumur ke orang tak berumur ke, kadang-kadang nak basuh kaki, kena seluk kenapa, ujung tu lagi angkat kain dah, sampai pada nampak kepala lutut. Allah tua dah dia kata, ni semua jantan belaka. Bukan masalah tua, masalah jantan, masalah aurat lelaki pusat sampai lutut. Dia biasanya lah, biasa muda-muda tak buat gitu. Biasanya dia angkat tu, angkat sampai ke lutut dah. Satulah pesanan dah, aurat lelaki, walaupun lelaki dengan lelaki pusat sampai lutut. Aurat lelaki dengan yang kita tak boleh kahwin, dia panggil mahram, pusat sampai lutut juga. Jadi kita ni lelaki kadang-kadang dah biasa sangat sampai Allah nampak kepala lutut, nampak paha sikit. Bukan masalah nampak tak selera bukan masalah selera, masalah hukum. Kat rumah pun jadi gitu. Kat rumah dengan anak pusat sampai lutut, tutup pusat, tutup lutut. Kadang-kadang pakai kain pelekat, pusat nampak. Anak kecil yang tak reti apa, tak apa lagi. Anak pun lelaki, jantan, 3 orang ada duduk. Seorang umur 15, seorang umur 20, seorang umur 25. Tak boleh apa, pusat tu. Ataupun kadang-kadang dia entah macam mana kilah, macam nampak kepala lutut sambil-sambil tengok TV, sambil-sambil baca surat khabar. Haram, tak boleh. Kan kita dah belajar, aurat lelaki dengan lelaki atau lelaki dengan mahram pusat sampai lutut. Bila sebab pusat sampai lutut, pusat kena tutup, lutut kena tutup. Kita ambil mudah benda ni. Ada tu, dia nak pakai baju kat atas, seorang bapak ni nak pakai baju kat atas, tengah pakai spender, dia pun cari tak jumpa seluar. Dia turun, dung, dia ambil kat kain, anak dia tengok TV. Ayo pakai spender, dung naik balik. Allah, anak bukan orang lain. Haram. Yang boleh budak tak reti apa umur 5 tahun ke bawah kot. 5 tahun reti dah kot, 4 tahun ke bawah. Yang tak reti apa ni? Ya, tengok pun, dia tengok tiang, dia tengok aurat orang, tengok tiang sama aja. Itulah senang cerita 4-5 tahun ke bawah. Kalau dah tahu dah haram, tak boleh. Tak ada pesan ni. Ini pesan ni, itu bukan di rumah. Ni pesan ni di luar. Bila kita kata ada, kau macam tu ada. Nak basuh kaki tu selak dah. Nak ambil wuduk masa takut air kena tu, selak dah. Selak tak apa. Tu dia pesan ni. Dia pesan, jangan diangkat kain dengan sehabis-habis, melainkan sedikit-sedikit juga diangkat. Sikit-sikit je angkat. Jangan sampai nampak kepala lutut. Macam mana? Ni masalah hukum. Kadang-kadang tu lah, kadang-kadang kita macam balik-balik kampung raya-raya kan, bersalaman kan. Aku dulu yang sambutmu lahir dulu, kata. Sekarang ni nampak umur dah 15, pergi ngaji pondok baru 2-3 tahun, balik-balik raya tak jumpa aku. Aku yang sambutmu dulu. Sambutmu aku, Tok Bidan lah contoh, atau jiran. Aku yang sambutmu. Masa kecil-kecil, makanan kat dapur aku, makananmu masuk je rumah aku. Jiran-jiran baik. Tiba-tiba dah besar sikit, 2-3 tahun pergi pondok, balik tanya raya, tak mari jumpa salam aku.
Tak boleh salam lelaki perempuan. Aku yang sambutmu. Anggap anak dah. Anggap anak. Tua dah aku. Menepoh dah. Bukan apa. Menepoh dah aku ni. Umur 75 dah. Umur 15. Tak jadi apa. Haram tu tak haram. Tak boleh lah. Ni ada satu istilah ni yang dipanggil tua lah, tak selera pun. Macam tu lah kot. Anggap anak tu. Itu antara tak bagus lah. Sangat tidak baik. Sangat tak boleh. Tak boleh lah. Habis masa kecil tu kan tak balik lagi. Boleh lah nak salam nak apa. Masa sekolah rendah itu mari-mari balik rumahmu tak ada makan dan memang cari rumah aku lah. Dulu balik-balik pergi mana-mana, balik-balik jumpa aku salam cium tangan dulu. Sekarang baru 2-3 tahun pergi belajar. Balik-balik tak jumpa dah. Tak jumpa tu tengok jauh-jauh. Mana berani duduk dekat, bagi duduk kena panggil salam. Dah tu lagi bak aurat lagi. Dia masuk rumah mungkin tak pakai tudung dah. Makcik tu, nenek tu. Tak pakai tudung, nak pakai tudung apa dah beruban. Masalah beruban tak beruban masalah lain. Budak tu dah 15. Tu antara tu. Sama ni. Menganggap lebih kurang je. Allah, laki dengan laki kat sini. Selok bulu betih. Nampak kepala lutut sikit. Hitam kepala lutut. Tak ada orang selera. Bukan masalah selera. Jangan, tak boleh pesan. Padahal kalau tengok apa benda pesan bodoh-bodoh gini. Takkan tak reti? Tak reti. Ada orang buat yang tak reti tu. Dengan alasan-alasan tadi lah. Dah tua. Macam tu lah alasan-alasan. Bukan kita alasan, kita beritahu alasan agama. Tak boleh lah. Nak macam mana? Jadi masa nak pergi toilet tu, kalau kita perasan orang-orang dulu, termasuk orang sekarang sama kot, nak pergi toilet, orang sekarang tak adalah toilet dalam rumah. Masa jalan tu dah angkat dah. Angkat. Memang nampak kepala lutut. Dia kata jangan angkat sehingga sampai duduknya kepada tempat qada hajat. Sampai tempat qada hajat duduk. Masa duduk tu selesailah ia daripada mengangkat. Jangan angkat lagi maksudnya. Ini kalau tempat yang tak sesuai sangatlah, mungkin pakai kain guni je kan, guni ada lubang-lubang macam itulah. Biar dia, jangan angkat. Maksudnya kalau orang tengok pun masih lagi separuh dapat menyelamatkan aurat dia. Tapi kalau dalam bilik air kita, rumah kita, tak adalah hukum ni. Dan demikian lagi, menggugurkan kain tak kala hendak berdiri. Lepas habis qada hajat, dah habis, dah basuh apa semualah. Sekejap, dah basuh ke belum ni? Nanti tengok dah basuh ke belum. Cuma dia kata masa nak bangun tu, lepas dah qada hajat dah selesai, nak bangun. Bila nak bangun, nak berdiri. Masa nak berdiri tu, menggugurkan kain tak kala hendak berdiri, hendaklah sedikit juga. Jangan lepas gitu aja, lepas sikit-sikit. Lepas sikit-sikit hingga sampai kepada berdiri betul. Berdiri sikit, lepas sikit. Maka selesailah ia daripada menggugurkan, ia jatuhkan kain tadi. Sebab apa? Sebab kan ada najis kat situ. Jadi kalau bangun cepat-cepat, kain jatuh dulu. Lepas dia berdiri, baru kain tu tergantung. Jadi takut-takut kena. Ini zaman dulu lah. Tak tahulah macam mana orang dulu kan. Takut-takut ada kena. Dan kita dapat faham kat sini, sampaikan perlu masuk kitab ni apa hal? Cerita pasal ni menandakan dia benda besar. Sebab tu masuk kitab juga. Kita anggap kecil dia benda besar. Dan kenapa dia masuk dalam kitab juga, walaupun benda cerita angkat kain ni, cerita nak jangan bagi percik, jaga-jaga daripada percikan. Kenapa sampai jadi masuk kitab? Kerana ada dalam hadis Nabi. Yang biasalah, yang masyhur tu lah, Nabi lalu ada dua kubur. Nabi berhenti kejap. Nabi patahkan pelepah tamar, tak kan? Nabi kata, sahabat tanya kenapa? Mudah-mudahan selama pokok pelepah tamar ni masih lagi basah, masih lagi hidup. Tak lama lagi dia akan kering lah. Selagi dia hidup, setiap benda yang hidup dia akan bertasbih. Mudah-mudahan tasbih dia memberi keringanan sikit untuk orang yang dalam kubur, kerana mereka berdua dalam kubur ni sedang diazab. Sahabat tanya kenapa? Mereka diazab bukan sebab besar, bukan pergi merompak, bukan bunuh orang lah yang kena azab dalam kubur. Benda kecil je, mereka anggap kecil tapi besar. Yang pertama kerana mengadu domba, cakap kat orang ni betul gaduh kat orang ni. Yang kedua kerana tak istibrak. Apa maksud istibrak? Tak buat betul-betul dengan saki baki air kencing. Jadi kembali balik kepada masalah najis lah. Dan dia orang sembahyang. Bila tak buat betul-betul masalah istibrak, mengeluarkan saki baki, tak jaga ketika buang yang kecil, buang yang besar, menyebabkan mungkin ada terpercik,
menyebabkan sembahyang tak sah, dikira tak sembahyang. Jadi memang kena azab. Kena azab. Jadi benda tu besar lah. Sebab Nabi kata gitu. Benda tu bukan benda kecil. Benda besar, kena azab. Jadi masuk dalam kitab. Kita rasa macam tak perlu masuk kitab je kan. Tak, perlu. Daripada kisah tu lah yang kita duk baca Quran, sedekahkan bacaan Fatihah, bacaan Quran kepada si mati. Sama. Ada setengah orang dulu-dulu masih lagi buat, dia baca Quran atas kubur. Semua kias daripada kisah tadi. Yang ada yang tak terima, tak apa. Tak terima, tak payahlah buat. Yang nak kias ni, yang boleh terima, buatlah. Kenapa? Pelepah tamar tadi, dia bertasbih dengan cara dia. Nabi kata mudah-mudahan ada kesan. Kalau orang baca Quran, bukan tasbih, baca Quran, agak-agak ada kesan tak? Lagilah, sebab ada orang manusia ada iman. Lagi baca pula kalamullah, lagilah mudah-mudahan ada kesan. Mudah-mudahan je, bukan garanti pun. Mudah-mudahan lagi. Itulah. Itu yang kita dok buat tahlil kadang-kadang. Yang kita baca doa tahlil tu, mudah-mudahan Allah sampaikan, bukan garanti sampai. Tak garanti. Kita mudah-mudahan. Macam mana kita boleh buat semua tu? Kiasannya daripada tadilah. Kalau yang kita panggil pelepah tamar yang tak hidup, bukan tak hidup, yang tak boleh bergerak gitulah pelepah tamar, pun Nabi kata mudah-mudahan ada manfaat dalam kubur. Takkanlah kita ni yang ada iman yang sempurna, yang baca kalamullah, tiba-tiba tak ada manfaat untuk orang dalam kubur. Lagi hebat pelepah tamar pada kita. Pada kita lagi hebat. Kita lagi mulia kan berbanding dengan pelepah tamar. Kalau dulu ada lagi orang buat, dia macam upah, bukan macam, memang upah pun. Baca Quran atas kubur, ada? Benar, ingat dulu kan? Sekarang tak ada ubat dah, ada? Tak ada. Dulu memang ada upah. Setengah orang kata apa benda memang upah gitu. Tak kira lah. Adakah diharuskan? Ada ulama kata harus. Kias daripada tadi ya. Tak nak buat apa. Cuma orang buat janganlah marah. Bermula istinja itu wajib atas tiap-tiap yang qada hajat. Hukum istinja wajib. Cuma hukum istinja wajib, cuma wajib segera ke tak wajib segera tu lain. Hukum istinja wajib, maksudnya kalau buang yang kecil, buang yang besar, istinja tu masuk basuh, suci kan. Hukumnya wajib. Dapat kita faham, basuh begok pun dapat pahala. Ialah wajib, buat dapat pahala, tinggal dosa. Cuma yang nak tahu, adakah wajib segera? Tidak. Sunat segera. Istinja adalah wajib, tetapi sunat segera. Sunat bersegera istinja tu, tak wajib segera. Yang kita dok buat lepas buang air kecil, buang yang besar, terus basuh tu, kita buat yang sunat, iaitu segera. Jadi kita dapat dua pahala. Yang pertama basuh istinja, yang kedua segera. Tapi kalau lah relax dulu tak nak basuh lagi, tengok TV dulu, cerita sedap tengok TV dulu, tengok je. Haram tak? Sebab tak wajib segera. Tak wajib segera. Tengok habis 2 jam, Hindustan 3 jam, habis Hindustan 3 jam, baru pergi basuh berak. Adakah berdosa? Tak dosa. Yang wajibnya basuh. Segera tu sunat. Cuma busuk begitu okay. Wajib tiap-tiap yang qada hajat. Menghilangkan najis dengan air mutlak. Cara pertama ada tak cerita pasal ni? Saya tak perasan ada ke tak. Pasal istijmar. Kalau tak nak pakai air, pakai batu. Ada tak? Lupa lah. Tak ada kan? Belum lagi kan? Rasa tak nak masuk bab tu. Tak masuk lagi. Jadi dari sudut katakan ni, bila buang yang kecil, buang yang besar, wajib sucikan. Dia bukan wajib basuh. Istilahnya wajib sucikan. Bahasa syaraknya wajib istinja. Ataupun wajib sucikan. Bukan wajib basuh, tidak. Bila kata wajib istinja, cuma adakah segera atau tidak? Sunat lah, sunat segera. Bila kata wajib istinja, mesti pakai air ke? Tak wajib pakai air. Sunat pakai air. Ada dua alat. Yang pertama air, yang kedua atau dengan batu yang suci. Batu yang suci. Dia tak sama macam tayamum. Tayamum jika ada air, tayamum nak semayang, ada air nak semayang. Tapi dia saja tak nak ambil wuduk, dia tayamum, tak sah semayang. Sebab dalam masalah sembahyang, jika nak sembahyang ada air, tayamum tak sah. Tak ada air baru tayamum boleh. Maknanya dia mesti, kalau tak ada air barulah tayamum.
Tapi istinja tak macam tu. Istinja bukan tak ada air baru boleh pakai batu. Tidak. Sebab tu dia tak atau. Dia option, pilihan. Boleh pakai air, boleh pakai batu. Bila sebut batu, kita mungkin pelik batu kan? Kita baca sikit lagi. Batu atau barang yang pada makna batu. Apa barang pada makna batu? Pertama, batu ni bukan cair. Bukan cair. Kan? Dia keras. Beku atau keras. Tu dia punya barang suatu pada makna. Dia beku atau dia keras. Tu. Yang kedua, batu ni kesat. Yang ketiga, batu ni dia menerima kebasahan. Dia terima. Kalau kita ambil batu, kita basuh, ada nampak basah tu. Dia menerima kebasahan. Ini 3 ciri. Ciri apa ni? Barang suatu pada makna. Pada makna batu tapi bukan batu. Jadi boleh pakai batu, boleh pakai pada makna batu, iaitu macam batu. Ciri-ciri macam batu. Pertama, beku. Beku tu maksud dia bukan cair macam air. Beku. Yang kedua, dia kesat. Yang ketiga, menerima kebasahan. Dia boleh basah lah. Boleh menerima kebasahan. Maka apakah dia? Tisu lah. Beku. Kesat. Menerima kebasahan. Maka boleh pakai tisu. Tak semestinya batu. Jadi maknanya, lepas buang air kecil, buang air besar, kalau ada air berlambak sekalipun, tetap juga boleh pakai tisu. Saya tak sebut batu lah, batu macam pelik sangat. Boleh lah pakai batu, kita ambil tisu lah. Boleh pakai tisu juga, walaupun air banyak. Macam contoh saya bagi air itu apa? Saya bagi air, contoh tu, air tu kat sini kan. Waktu tu, dia depan dia laut. Dia nak buang air besar ni. Depan dia laut, belakang dia sungai. Kiri tasik. Belah kanan dia air terjun. Lepas tu tempat dia nak buang air tu ada air mata air. Pluk keluar air mata air. Kat atas tengah hujan. Pakai payung. Melampau contoh. Korek buang air besar. Lepas tu tak nak basuh. Nak pakai tisu, pakai batu. Boleh tak? Boleh. Tujuan nak bagi contoh tu, nak bagi tahu dia bukan macam tayamum. Tayamum tak ada air baru sah tayamum. Dia pilihan, boleh pilih. Cuma kita je tak pernah buat dan kita je tak buat. Dan jangan kita rasa geli. Sebab apa jangan kita rasa geli? Sebab dia syariat. Nabi yang ajar, Nabi pernah buat. Kalau Nabi pernah buat, takkan kita lagi hebat pada Nabi? Nabi orang paling pembersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan tu sebahagian daripada iman. Nabi orang paling bersih. Tak ada orang lain. Tiba-tiba Nabi buat gitu, kita kata, geli. Nabi buat dan Nabi ajar. Ini syariat Nabi. Ini syariat yang dikhaskan untuk umat Nabi. Umat terdahulu tak dapat. Umat terdahulu mesti basuh dengan air. Hanya umat Nabi je dapat. Special. Kita nak buat tak nak buat, nombor 2. Dia pilihan. Itu dulu. Dia pilihan. Kan, saya dulu masa kecil-kecil dulu, kawan dengan orang Cina di Ampang tu. Kawan dengan orang Cina kan. Duk ejek dia. Berak tak basuh, pakai tisu. Lepas mengaji baru tahu. Itu syariat. Kita duk ejek tu syariat. Syariat. Cuma dia tak ada. Dia adalah cara-caranya. Berapa kali sapu. Keadaannya macam mana. Jika dah meleleh tak boleh dah. Wajib pakai air. Dia adalah syarat. Hilangkan bau, warna dan rasa. Kalau tak boleh hilang, melainkan dengan air, dimaafkan gitu. Ini adalah syarat-syarat dia. Cuma dia tak adalah buat. Cuma kita kata apa ni. Potopek ni. Tak sebegok ni. Tak. Itu syariat. Syariat Nabi. Nabi ajar. Kalau tak mengaji tak tahu benda ni. Syariat. Pakai tisu, pakai. Malah ulama' kata, ni bukan Nabi kata, ulama' kata, jika kalau kita cuba try, lepas buang air besar pakai tisu, buang air kecil ke pakai tisu, pakai batu, lepas tu kita terasa macam tak cuci, terasa semacam lah hati ni, macam Allah. Lepas tu ambil uduk semayang kan? Ambil uduk semayang, maknanya air ada lah, memang ada air pun, tapi tak basuh. Cuba buat dengan cara yang betul, istinja dengan cara yang betul. Kemudian dekat hati ni rasa macam Allah, macam tak sah sebenarnya, macam maka para ulama' kata sunat jangan pakai air. Sedangkan dari sudut secara umum, air dengan tisu afdal air, lebih bagus air. Tapi oleh kerana dia ada perasaan itu, terbalik. Air duduk nombor 2, afdal lagi jangan pakai air. Sebab apa? Sebab nak buang perasaan tu. Syariat ni kita kena terima dengan rela hati. Syariat Nabi sama ada kena dengan akal kita ataupun tak kena, ataupun sesuai dengan cerdik kita ataupun tak sesuai. Kita tak boleh ikut suka-suka. Kita kena ikut apa yang Nabi kata. Kalau Nabi kata mengumpat tu tak boleh, kita kata mengumpat okey apa, seronok apa, tak boleh juga. Tak masalahnya kalau mengumpat kita tak terasa jijik pula.
Nabi larang. Ini Nabi suruh, bukan Nabi suruh. Nabi benarkan buat, kita pula tak buat. Dan batu daripada tiap-tiap benda yang beku. Batu tadi ataupun apa-apa yang beku lagi suci. Tak bolehlah cuci dengan najis. Mestilah suci perkara itu. Lagi tiada dihormati. Tak bolehlah pakai yang dihormati apa? Nak pakai kitab ke? Kertas ni boleh, tapi kertas cerita terang syarak. Tak boleh lah. Yang dihormati tak boleh. Yang dihormati. Okey. Mana orang? Azan. Okey. Okey. Jadi berhenti kejap azan, kita sambung. Dan sunat istinja itu dengan tangan kiri. Allah. لا حول. لا حول. لا حول. لا حول. الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. الصلاة وبعث. Dan sunat istinja itu dengan tangan kiri. Ini mungkin kita tak ada masalah kot. Sunat istinja dengan kiri, jangan pakai tangan kanan. Dan makruh dengan tangan kanan. Tak haram tapi makruh dengan tangan kanan.
Yalah, tangan ni duk makan kan. Dan jika ada istinja itu dengan air, kalau pakai air, kalau kata nak pakai air, maknanya dia kata, maknanya kalau pakai air, mana boleh, kalau tak nak pakai air, memang boleh, pilihan. Maka sunat menghimpunkan segala anak jari tengah, lalu ditindihkan kepada duburnya. Kalau pakai air, sunat menghimpunkan jari kaki, tangan kiri macam ni. Nabi kita ajar ni satu-satu. Kalau kita terasa benda ni apa, basuh berak, kita tak rasa apa. Malah kadang-kadang serabut dengar benda apa. Tapi kalau kita faham daripada sudut Nabi ajar, kita nak dengar Nabi ajar ni. Tengok himpun macam ni, menghimpun segala anak jari. Betul? Tengah maksudnya tengah maksudnya macam ni. Lepas tu depan. Tu maksud dia. Tu. Ni tu maksud dia. Bukan straight macam ni. Logik lah nak buat apa. Logik lah. Kan? Okay? Lalu ditindihkan kepada duburnya. Basuh gitu basuh ni. Ni kat sini. Maknanya kalau kata sunat, siapa buat macam ni dapat pahala. Sudah sunat kan? Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib kan? Betul, sunat bukan saja-saja boleh kata sunat. Bukan saja sunat. Tak, bukan saja. Bila sebut sunat, dia ada kena mengena dengan dosa pahala, dia ada kena mengena dengan pahala. Sunat. Habis kalau tak buat yang tu, buat macam ni aja, straight aja, itu tak dapatlah pahala sunat. Dan lagi sunat mendahulukan membasuh kubul daripada dubur. Sunat membasuh kubul dulu, mendahulukan kubul daripada dubur. Sunat basuh kubul dulu baru dubur. Makna memang dua-dua nak basuh. Tapi kalau basuh kubul dulu, lepas tu baru basuh dubur, maka dapat pahala sunat. Kalau basuh serentak, tak dapat pahala. Kalau basuh dubur dulu, tak dapat pahala. Sunat kan? Ya. Kenapa gitu? Kerana dia boleh dia dia dapat mengelakkan najis tu pergi lagi banyak. Cuma mungkin bagi kita tak ada masalah, sebab kita air banyak dalam toilet kan. Dalam toilet dalam rumah kita memang tak adalah masalah ni. Cuma macam mana pun sunat tetap sunat. Dan menggosokkan tangan pada tanah atau barang sebagainya. Ini pun sama juga, kita tak boleh amal lah. Kita sekarang ni buka kat situ. Biasanya orang dulu dia toilet dia lain, telaga ataupun tu lain, tempat basuh lain. Sebab kalau dekat, dulu kan sistem pembentungan lah. Dulu macam mana tahu, takut kalau basuh di tempat yang sama dekat dengan telaga, dia akan masuk balik dalam telaga. Sekarang adalah sistem dia cantik lah, kita buat sekarang. Ada bowlnya, ada air dalam tu, comel lah. Lepas tu masuk, ada ikut barang sampai ke loji taik mana-mana tak. Okay, cantik lah sistem tu kan. Bagus lah tu. Tu bagus sebenarnya, sangat bagus. Cuma dulu tak ada gitu, jadi adalah hukum ni. Jadi dia akan buat telaga dengan jamban ni jauh sikit. Jadi semasa lepas buang, itu yang dia kata, jaga aurat tu nak bawa, nak pegang, nak bawa pergi ke telaga, pegang pergi. Bila sampai nak basuh tu, menggosokkan tangan pada tanah. Lepas basuh, gosok tangan kat tanah. Maksudnya bau-bau apa, pakai sabun lah dulu. Sekarang ni mungkin tak kata, sekarang ni mungkin tak praktikal dah, tapi dulu gosok. Jadi sekarang ni kita boleh kiaskan tanah tu kepada sabun. Sunat pakai sabun. Tanah, sebab tanah dengan kita ni memang sangat rapat. Sangat rapat. Ada sebahagian penyakit kena duduk dalam tanah. Maksudnya kena tanam dalam tanah. Sebab kita daripada tanah. Setengah-setengah tanah ni banyak. Dia buat jadi penawar tanah ni. Kadang-kadang dia boleh jadi sihat bila tak pakai slipper, pijak tanah. Sebab kita tanah, kita buat daripada tanah. Lagi ada beberapa tahun sekali tidur dalam tanah. Masuk ke gali kubur. Tak kenali dia sebut dalam tanah. Dan bila ada apa-apa, kita pakai tanah. Contoh ada najis mughalazah, tanah, air keruh tu tanah.
Kalau ada busuk-busuk tanah, hilang. Cuba buat. Kalau pakai sabun basuh, bau juga, apa tak biasalah, bau najis ke bau apa busuk. Cuba ambil tanah. Pakai tanah, hilang. Orang dulu senang, ambil yang di sekeliling. Tak payah pakai bahan kimia pun. Jadi, gosok tanah atau barang sebagainya, atau sabut, dulu sabut. Tujuan satu je lah. Nak buang kalau ada najis, nak buang. Kalau ada bau, hilang sekali dengan bau-bau. Setelah itu, maka dibasuhnya akan dia. Lepas tu basuhlah. Lepas apa, gosok pakai tanah tu. Dengan tangan tu kat tanah, basuhlah. kan bertanah lah tangan ni, basuhlah. Ya. Dan memercikkan air kepada sirwal atau kain. Sirwal ni seluar. Ni asal usul daripada seluar. Kita cakap seluar ni, asal usulnya bahasa Arab. Sirwal. Kita kan pelat orang Melayu, seluar. Nak cakap Arab tak reti, sirwal jadi seluar. Asalnya sirwal lah. Seluar ni sirwal. Seluar. Memercikkan air. Ni pelik ni, apa hal pula? Lepas dah siap basuh semua, kalau kain ambil, pakai kain balik, kilah balik. Kalau seluar, pakai kain seluar, ambil air percik. Ni apa keh pula main percik air ni. Ini adalah amalan Sayyidina Umar Al-Khattab. Bagi mengelakkan was-was. Mengelakkan was-was. Sebab jika kita dah buat sungguh-sungguh lah, kita dah istibrak betul-betul, buang najis betul-betul, basuh betul-betul, kemudian masa sembahyang, setan ni dia akan kacau macam-macam. Tak nak bagi khusyuk. Antara yang dia boleh kacau macam-macam lah. Dia suruh kita fikir balik, kat rumahmu tadi dah siap kerja ke belum? Dia suruh fikir macam-macam kan. Antaranya lain, dia kacau dekat saluran najis ni lah. Dia tak tahulah dia masuk dalam tu ke macam mana, tak tahu. Dia masuk, dia jentik ke apa yang patut. Jadi kita alamak, keluar apa, kecing apa, setitik apa, dia jadi gitu. Padahal tak ada pun. Setan punya kerja. Kalau betul-betul rasa meleleh, itu tak payah, betul kan setan tu memang masalah, itu dia masuk lah. Ini tak rasa meleleh, tapi ada macam gurik rasa macam macam ada, tapi tak macam ada, macam tak ada. Yang tu kan ni. Tapi kalau basah ni, meleleh ni, itu tak payah, itu batal dah sembahyang. Jadi bila ada rasa ya ke tak, macam ya, tapi macam tak ada pun. Tadi dah basuh elok-elok, dah istibrak, dah berdahem, dah berjalan, dah duduk bangun, nak bagi keluar habis lah. Dah genyeh, gahar, habis semua dah buat dah. Tiba-tiba rasa juga macam nak keluar, tapi macam tak ada, macam ada. Waktu tu, basah. Aku percik lah tadi. Tu tujuannya. Aku percik kan tadi kan. Jadi air percik, bukan air. Hilang, setan lagi, itu je. Sebab tu dia kata, sunat percikkan. Itu bagi orang yang ada masalah macam tadi. Ada yang selalu datang was-was. Dengan percik, hilang was-was. Hilang. Sebab kita akan tanggung kata, yang basah tu, bukan air kencing. Yang basah tu, air percik tadi. Yang kita memercikkan dekat sirwal atau seluar kain. Habis. Syahdan. Memadailah pada istinja itu pada zan akan sucinya. Mengikut martabat apa? Kalau orang Melayu panggil keyakinan. Tapi sebenarnya kalau ikut syarak bukan yakin. Martabat apa istilah panggil? Tak apalah, kita guna bahasa Melayu lah. Martabat keyakinan kita dalam hati, dia ada beberapa peringkat. Yang pertama, dia panggil yakin. Yakin ni 100%. Dan ini masalah ni semua sama dalam masalah fiqh. Yakin ni 100%. Yang kedua, dia panggil zon. Ni zon. Zon 51% sampai 99%. Maknanya bukan 100%. 100% tu yakin. Zon ni 51%, maknanya kuat belah itu. Kuat belah itu. Kuat belah sini. Kalau 50-50, 50-50, dia panggil syak. 50-50, syak. Bawah lagi 30%. Keyakinan tu 30% je. Aku ni berat belah, berat ni. Tak berapa nak yakin sangat ni. Berapa? Kekuatan tu berapa? Kekuatan tu dalam 30% saja, kan? Keyakinan dia 30%. Dia panggil was-was. Bawah lagi dia panggil waham. Itu 20% ke 15%. Itu memang kekuatan keyakinan dia tu sangat lemah. Macam macam dog kot, macam tu. Jadi maknanya waham paling lemah. Was-was 30%, kuat sikit. Syak 50-50, sama berat.
Zon 51 sampai 99. Maknanya berat belah itu, berat belah ya. 100% dia panggil yakin. Biasa yakin 100% ni dalam masalah fiqh apa-apalah. Ni bukan masalah ni je, semua masalah. Sama je. Macam kiblat. Mengarah kiblat ni yakin ke zon? Zon, sama. Sebab apa kita tak kata yakin? Yakin kena ukur. Seorang pegang tali sini, seorang tarik sampai kena Kaabah. Tu yakin. Telefon, sampai mana dah? Tengah laut ni, tunggu dulu. Sampai okey dah. Straight, tarik. Tarik straight. Baru yakin, tu yakin. Tapi yang kita ni mana dia sampai macam tu? Tengok benda tu, tengok itu, tengok kompas gitu je. Dia panggil zon. Memadai ke? Ukur fiqh zon dah memadai. Dan macam itulah yang bab-bab lain. Masuk waktu ni. Tadi azan kan, masuk waktu. Zon ke yakin? Yakin ke pergi teropong kat luar? Habis tengok apa? Bunyi tu. Tet. Boleh percaya? Boleh percaya. Kekuatannya 100%. Mana mungkin? Habis tu berapa? Mungkin 95% ke 99% ke? Zon. Memadai ke? Memadai. Macam itulah yang lain-lain. Nak basuh najis. Ada baju, ada najis kat badan. Ada najis dekat baju. Basuh. Kita yakin 100% ke tak ada najis dah. Entah kalau pakai kantar ada kot. Zon memadai. Semua sama. Dalam masalah fiqh, zon memadai. Dalam masalah tauhid, zon kafir. Tak boleh. Tauhid tu macam Allah berkaitan dengan ketuhanan. Nabi tu betul. Aku yakin Nabi tu betul, tapi 99% kufur terus. Kau yakin Allah ada? Yakin Allah ada. Tak kuat tak? 100% tak. 99.99999 kufur. Tauhid dia tak boleh. Dia kena 100%, 100%. Tapi fiqh 51 pun boleh. Janji berat belah satu lagi. Okey. Memadalah istinja tu pada zon. Sebab apa? Kalau yakin, maknanya macam mana kalau yakin? Macam mana nak yakin cuci itu bersih sungguh? Kena pasang kamera tu. Tangkap gambar video, playback betul-betul. Lepas tu ambil zoom besar. Tengok. Okey, cuci. Itu baru yakin. Ataupun ambil cermin bubuh. Cek tengok gambar biji mata sendiri. Baru yakin. Kita gitu je. Kita rasa-rasa gitu je. Adakah yakin? Tak yakin. Dia mungkin berapa? 95%. Jadi ya. Dia panggil zon. Memadai zon. Tapi dia kata kalau yakin, bagus. Sebaik-baik kalau dapat yakin, bagus. Maksud cari cermin, cari apa, menyusahkan pula. Tapi kalau yakin, bagus. Kalau tak yakin pun tak apa. Janji zon. Zon tu apa? Sangkaan kuat. Yeah. Dan tiada sunat mencium tangannya. Tak sunat lepas-lepas tu cium tangan. Kita ni pelik kadang-kadang. Saya perhati, pelik lah orang ni kadang-kadang. Bak busuk dia cium. Dia kadang-kadang terpegang tai ayam. Tak ayam mana? Tak ayam tu kan? Tai ayam ni. Busuk. Busuk dia cium. Bila kita bagi minyak, dia tak ambil. Tak apa. Makruh hukumnya kalau orang bagi minyak wangi, kita tak ambil. Kita kata tak apa. Makruh hukum. Ambil kecuali ini minyak apa ni, nanti kan ikut balik rumah. Itu lain lah. Risau tu yang ambil. Siapa pun tak tahu. Detek ini lah kali bawa balik pergi ke bank, cocok bagi duit semua dia. Bimbang juga. Kalau macam tu tak apa. Kalau kawan-kawan kita nak bagi tu, sunat ambil, makruh tolak. Tapi dari sudut busuk bau pula. Ni apa ni? Tak cicak ni. Busuk. Ada pula. Dah taik, jangan bau. Jangan bau. Bila basuh pergi bau tangan dia. Tak sunat pun bau. Sebab apa? Nak bagi cuci betul. Bau lah. Tak sunat bau. Biar je. Okey. Tiada sunat mencium tangannya. Tetapi jika dicium juga, degil nak cium juga, nak bau lah cium, nak bau juga, maka berbau tangan. Tiba-tiba berbau. Maka dihukumkan tangan dua yang kena najis. Pada muka. Siapa suruh bau? Maka wajib basuh tangan. Orang kata tak payah, dia cium. Bau. Kalau bau lah. Kalau tak bau, selesai lah. Kalau bau, dia wajib basuh tangan. Cuma, yang najis tu dia panggil najis hukmi yang tidak berpindah. Dan tiada ia berhad. Bukan. Yang kena najis. Maka dihukumkan tangan jua yang kena najis. Bila bau, terbau, maka tangan saja dihukum ada najis. Dihukum najis, iaitu najis hukmi. Najis tak ada dah, tapi hukum najis. Tiada yang lain. Maksudnya kalau dia pegang kawan dia, salam. Kawan dia tak berpindah kat kawan dia. Tidak. Dia pun pegang kat sini, tak berpindah. Dia pun pegang garu kat sini, kena baju, tak berpindah. Yang berpindah memang ada najis, dia panggil aini. Bau pun ada, najis pun ada. Pegang orang, berpindah. Pijak-pijak kaki, pegang-pegang tiang, berpindah. Sebab ada najis aini. Ini tak ada najis hukmi. Hanya dekat dia wajib basuh. Tapi bila dia pegang-pegang tak berpindah. Itu maksudnya tiada yang lain. Okey.
Dan tiada berhad bagi air itu akan istinja hingga suci memadailah ia. Dia tak adalah guna air mesti banyak-banyak ni, tak boleh banyak ni, atau guna air mesti kena banyak. Tak ada. Tak ada. Gunalah banyak mana pun, janji suci cukuplah. Okay. Janji suci cukuplah, memadailah. Air banyak mana pun. Dan sunat kemudian daripada istinja, lepas istinja tu baca. Sebab tu saya sebut tadi bab toilet tu, yang saya sebut baru ni. Yang salah faham toilet. Kalau kita faham toilet tu yang masuk dalam pintu tu, nak baca kat mana? Lepas istinja, mana boleh baca? Nak kena tunggu keluar. Bila nak keluar? Lagi berapa minit nak keluar? Jadi tak boleh nak baca. Sebab dia anggap semua tu toilet. Sedangkan toilet hanya kat lubang tu aja. Lubang tu yang dinamakan jamban. Yang lain tidak. Walaupun tak ada dinding, dia tidak berkait dengan dinding, tak berkait dengan bumbung, tak berkait dengan, kita dah bahas sikit lah sebelum ni. Jadi lepas istinja tu, lepas basuh kat mana? Jika dia basuh dekat lubang tu, tak boleh lah baca kat situ. Dia ambil paip kan. Kalau dia turun bawah basuh ke tempat lain, boleh lah dekat shower ke, dekat paip bawah tu. Sebab itu bukan jamban dah. Jamban hanya dekat bowl yang bulat tu, yang ada air dalam tu je. Dia pergi basuh. Habis basuh, terus sunat baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Artinya, hai Tuhanku, sucikan kiranya hatiku daripada nifak, munafik, dan peliharakan olehmu kiranya farasku, kemaluanku, daripada segala yang keji seperti zina. Dia tak ada seperti zina ni, fawahish ni. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya tu fawahish. Fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha, sesungguhnya salat tanha akan mencegah. Inna salata tanha anil fahsya, daripada fahsya dan munkar. Fahsya tu apa? Maksiat yang melibatkan nafsu. Munkar apa? Maksiat, dosa-dosa yang bukan nafsu. Mencuri itu maksiat, itu munkar. Berjudi itu munkar. Tapi kalau yang berkaitan dengan nafsu, dia panggil fahsya. Dua-dua maksiat, dua-dua munkar, tapi dari sudut istilah. Jadi minta kita, ya Allah, engkau sucikan hati aku dari munafik. Sebab munafik ni boleh sorok, nampak je kat luar macam ni, tapi sebenarnya hati. Kalau tak munafik pun, ciri munafik tu ada. Kalau tak sempurna munafik pun, ciri tu ada. Jadi bila ciri ada, kita tak mau lagi tu. Maka minta Allah sucikan hati daripada munafik. Sucikan hati daripada munafik. Cuma kenapa pula? Dan peliharalah olehmu kiranya farasku, kemaluanku, daripada segala yang keji seperti zina. Ketika lepas istinja, memang sesuai lah kita doa, ya Allah, peliharalah kemaluanku daripada zina, daripada benda-benda yang berkaitan dengan nafsu yang tak elok sebagainya. Sesuai lah. Tapi kenapa tiba-tiba ada terselit, ya Allah, engkau sucikan hati aku daripada munafik? Itu dia panggil sucikan daripada najis batin. Najis batin tu munafik tu. Yang zahir ni najis zahir. Jadi alang-alang cuci zahir, ya Allah minta cuci batin sekali. Tak nak zahir bersih, putih, elok bersih, tapi batin bernajis. Tak mau gitu. Tak nak batin punya dah suci, tapi tak kerti basuh merah ataupun penuh dengan najis kat badan dia, tak sah sembahyang juga. Tak mau, nak dua-dua. Zahir dan batin suci, minta doa gitu. Habis. Allahu a'lam. Cukup. Fasal yang baru, ini satu fasal pada menyatakan barang yang mewajibkan mandi dan menyatakan fardu mandi dan segala sunatnya akan datang. Cukup sampai dah tempat fasal baru. Itu sudah yang tasbih kafarah dan subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.